Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, bahagian kedua daripada bawah. Muka surat 2, bahagian kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Percaya tu terjemahan daripada iman. Iman bahasa Arab, bahasa Melayu kita percaya sepenuhnya di hati. Itu iman. Dengan untung baik, yakni perkara yang baik. Dan jahat itu makna perkara yang jahat. Beriman perkara yang baik dan juga perkara yang jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, dan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala, pada azali, sampai masa hati seseorang beriman. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sampai masa perbuatan seseorang melakukan ketaatan,
itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Dan untung jahat, perkara jahat, iaitu untung jahat, perkara jahat, kufur dan maksiat. Seseorang kufur dalam kehidupan dia, seseorang melakukan maksiat dalam kehidupan dia, telah diqadakkan oleh Allah pada azali. Saat hati seseorang kufur, saat seseorang melakukan perbuatan kufur, sembah berhala lah contohnya, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Saat seseorang melakukan perkara maksiat, contohnya saat seseorang ponteng puasa, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang minum arak, berjudi, berzina, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saat hati seseorang riya, ujub, takabur, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, baik iman dan taat, jahat kufur dan maksiat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Satu qada, satu qadar. Jadi kira-kira kita minggu lepas selesai bicara qada, insya-Allah kita akan masuk kepada pembicaraan qadar. Yang mana kita maklumlah rukun iman yang ke-6 di sini ada 2 pegangan. Satu, beriman dengan qada daripada Allah. Satu, beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2 pegangan. Dua-dua pegangan ini ada terpesongnya asing-asing. Saya biasa sebut dengan terpesong. Jadi ada orang tanya terpesong tu maksud dia macam mana? Terpesong, pewing. Pewing apa pewing? Pewing tu. Pewing gayung. Pewing betul lah sebut pewing tu. Pewing tu gayung. Jadi terpesong ni sesak lah. Payah sebut dah. Terpesong ni sesak. Dua pegangan qada dan qadar ada pegangan yang sesat. Ada yang sesak pada qada dan ada yang sesak pada qadar. Betul? Payah nak sebut sesak ni. Sesak yang asing-asing lah. Ada yang sesak pada qada tapi qadarnya comel. Ada puak ni dipanggil firqah atau dia panggil mazhab. Ada firqah, ada puak yang sesak pada pegangan qadar tapi pada pegangan qadanya comel. Pegangan qadanya comel, dia sesak pada qadar. Qada comel. Jadi sesak ni pula apa beza sesak dengan kafir? Dia kafir tu pasti sesak. Pandai ni? Ini ialah timbul pertanyaan. Apa beza sesak dengan kafir? Kemudian kalau kita bicara kafir, sekarang ni kita bicara rukun iman. Kita bicara bab iman, kita bukan bicara bab Islam. Maknanya pegangan-pegangan yang sesak ni sampai tahap kafir, kesesatan pegangan ni, ini orang Islam pada zahir. Kita bicara bab iman. Islam lain, iman lain. Islam dan iman dia tidak berlaziman. Islam, iman dia tidak berlaziman. Orang Islam tidak semestinya beriman. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kita tidak warisi. Kena belajar molek bab iman ni. Sebab kita beriman pula dengan
perkara yang gaib. Kita beriman dengan Allah, Allah gaib. Kita beriman dengan malaikat, malaikat gaib. Boleh buktikan kewujudan malaikat? Boleh tak buktikan kewujudan malaikat? Ada sebarang-sebarang alat ke yang boleh membuktikan kewujudan malaikat? Tidak ada. Kita contohnya beriman dengan barzah. Boleh tak kita buktikan ada persoalan barzah? Tak boleh. Ke bubuh kamera boleh tengok muka nakir? Itu semua perkara yang gaib. Kita bicara bab qada dan qadar pun perkara yang gaib. Qada hanya Allah yang mengetahui. Qadar sekarang yang berlaku zahirnya perbuatan makhluk. Tapi hakikinya qadar perbuatan Allah. Nampak perbuatan Allah? Tak nampak, gaib. Yang nampaknya adalah perbuatan makhluk. Ni gaib belaka ni. Hak ni kena tanam awal-awal ni. Pada ni. Iman tidak warisi. Jadi kita bicara sesat bab qada dan qadar ini sampai tahap kafir sekalipun, ianya tetap orang Islam pada zahir, berpuasa, bersembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, beriktikaf, bersedekah. Tiba-tiba berpegang akidah yang kafir. Itu kekal neraka selama-lamanya. Puasa tidak sah, sembahyang tidak sah, zakat haji pun tidak sah. Lepas tu macam mana dengan amal yang sunat? Tersudut tanyalah. Pak wajib pun tidak sah. Jadi apa beza pegangan yang sesat dengan kafir? Dia kafir ni sesat lah. Pada ni sesat, ada sampai tahap kafir, ada yang tak sampai tahap kafir tapi sesat. Nak kata macam mana? Dia panggil umum khusus ni. Kita faham? Sebut kata kafir, pas sesat lah. Kafir sesat lah. Tak sesat apa lagi. Sebut kata sesat, ke semua kesesatan ni sampai tahap kafir. Tak. Mu'tazilah sesat. Qadariyah sesat. Jabariyah sesat. Tapi tak hukum kafir. Pada ni. Jadi kalau sesat ni umum lah. Hak kafir pun panggil sesat. Hak qadariyah jabar hak tak kafir pun panggil sesat. Tapi kalau kafir tu sah sesat lah. Sesat tak mesti kafir. Faham situ? Jadi pegangan yang sesat gitu. Terpesong tak jadi ke? Memang saya guna terpesong. Saya guna terpesong. Tapi ada persoalan pula Ustaz, terpesong ni tak faham dia kata. Sebut sesat. Sesat. Dah terpesong tu sesat lah tau. Ke maksud apa? Terpesong akidah. Maknanya akidah dia salah lah. Sesat, salah, terpesong. Tapi saya biasa guna terpesong. Jadi orang-orang, yelah betul dah. Tapi ada orang yang dia terpesong ni dia nampak tak berapa dengan bahasa sekarang. Kena sebut ini akidah yang sesat. Ini akidah yang salah. Ini nak gitu. Macam ajaran sesat, ajaran salah lah. Dia panggil ajaran terpesong. Tak. Dia tidak panggil ajaran terpesong, dia panggil ajaran sesat, dia panggil ajaran salah. Tak ada sebut ajaran terpesong. Tak apa. Maknanya kalau nak ubah sebutan boleh je. Jadi sekarang ni ada akidah yang sesat dalam bab qada, qadarnya comel. Sesat dalam bab qadar, qadanya comel. Dan ada sesat kedua-dua. Kemudian akidah sesat ni siapa tangga kafir ijma' ulama satu. Ada sesat yang khilaf pada kafir. Ada sesat yang fasik lagi mubtadi', ulama tidak menghukumkan kafir. Ini saya sebut berulang kali dah ni. Sesat ada sampai tahap kafir ijma' ulama. Sesat sampai tangga kafir ijma' ulama ni amat banyaknya di bab qadar. Kita akan bicara bab qadar perbuatan Allah nanti. Di bab qadar tu
beberapa pegangan yang kafir. Dalam bab qada, dalam bab ketentuan, hak siapa tahap kafir ijma' ulama ni, mereka yang menolak qada Allah serta mengetahui Allah. Ni hak kafir ijma'. Ni dah jumpa ni. Hak ni ada pada kurun yang kedua, pada masa Imam Syafi'i kita. Sebab Imam Syafi'i kita kurun yang kedua. Imam Syafi'i kita dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, kurun yang kedua. Jadi hak sesak bab qada sampai tangga kafir ni, hak ni pupuh. Nama pupuh ni apa? Habislah kita panggil. Fahaman ni pupuh pada masa Imam Syafi'i. Tapi timbul fahaman ni sebelum daripada Imam Syafi'i. Hak ni hak puak yang menafikan kehendak Allah dan tahu Allah. Faham tak ni? Allah tidak kehendak apa-apa, Allah tidak menentukan apa-apa, Allah tidak tahu pun apa yang akan berlaku. Selepas berlaku barulah Allah mengetahui. Tu kafir. Tu kafir. Adapun hak banyak terpesun dalam bab qada kita bicara terdahulu, mereka menafikan kehendak Allah, ketentuan Allah, contohnya pada perkara jahat, tetapi Allah mengetahui pada azal seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan, sama ada kekufuran ataupun kemaksiatan. Ni hak khilaf pada kafir ni. Jadi hak bab qada, hak siapa ke kafir ijma' ulama, puak yang tolak, puak yang tolak kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat iradah. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Bahkan Allah tak tahu pun apa yang akan berlaku di masa akan datang. Sampai masa seseorang melakukan satu-satu perkara, Allah baru tahu. Jadi Allah macam kita lah juga. Kita sebelum tak tahu, selepas berlaku kita tahulah. Jadi Allah seumpama tu. Ni jelas-jelas lah kafir. Ni kafir ijma' ulama. Yang banyak kafir ijma' ulama hak sesat dalam bab qadar. Kita akan bicara nanti. Hak sesat dalam bab qadar. Contohnya, api menghanguskan sendiri-sendiri. Pisau memutuskan sendiri-sendiri. Langsung tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Kalau kita ngaji dalam sifat wahdaniyah, pergi kepada kam munfasil pada perbuatan. Maknanya perbuatan Allah buat langit, buat bumi. Api, pisau memberi bekas secara sendiri-sendiri, secara munfasil. Tahu tak munfasil? Muttasil berhubung. Munfasil ni berasing-asing, bercerai. Tu kena orang ngaji tajwid. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Jadi munfasil ni berasing, bercerai. Perbuatan Allah buat langit, buat bumi. Perbuatan api, perbuatan pisau, sendiri-sendiri. Menghangus dan memutuskan yang tidak ada pun kaitan dengan perbuatan Allah. Ini kafir ijma' ulama. Ini kafir ijma' ulama. Puasa tidak sah, semayang tidak sah, zakat haji tidak sah. Bertaubat kemudian kena qada habis puasa ketika berpegang akidah yang kafir ni. Saya pegang akidah daripada balik lagi. Balik tu bila? 30 tahun dahulu. Jadi kamu puasa 30 tahun tu tidak sah, kena qada 30 tahun tu. Tu kalau puasa. Semayang pula kena qada semayang tidak sah dalam tempoh 30 tahun tu. Zakat pula bayar ke tak? Ada bayar zakat, tak sah juga. Kena kira balik zakat dalam tempoh 30 tahun tu. Haji di Mekah berulang kali, tak sah belaka. Tak ada lagi kewajipan haji sekali semua hidup bagi orang yang berkemampuan. Ini hak kafir ijma'. Pada ni. Maknanya pisau, api, pisau sendiri-sendiri. Ni contoh kafir ijma' ulama. Ketika tubuh kita bergerak, yang ada di tubuh kita bergerak. Contoh kitabnya bergerak tangan, cincin bergerak. Sama juga bergerak tubuh. Semua yang di tubuh kita bergerak.
Semua yang di tubuh kita bergerak. Bukan Allah yang buat. Tidak ada kaitan pun dengan perbuatan Allah. Kapi ijma' ulama. Tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Pada ni. Tangan bergerak, maka cincin automatiklah bergerak. Bila tangan bergerak, cincin tak bergerak, tak mungkin berlaku. Seumpama tu, bila tangan bergerak, pasti cincin bergerak. Bila tangan diam, pasti cincin diam. Bila tangan kita angkat, cincin pasti akan naik ke atas. Tangan kita turun ke bawah, maka cincin pasti akan turun ke bawah. Mustahil berlaku sebaliknya. Jadi gerak diam, naik turun cincin tu perbuatan Allah. Tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Kapi ijma' ulama. Itu contoh. Mana ni? Itu nanti kita akan bicara bab qadar. Maknanya terpesong, sesat sampai tahap kapi ijma'. Ada sesat khilaf pada kapi. Ini contohnya qadariyah. Contohnya Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Itu khilaf pada kapi. Satu pandangan mengatakan kapi juga kekal neraka selama-lamanya. Satu pandangan tak kapi, tapi akidah yang berdosa besar. Akidah yang bid'ah. Dosa besar ni banyak. Tinggal puasa dosa besar. Tinggal semayang dosa besar. Berjudi, minum arak, berzina dosa besar. Ni ada juga akidah dosa besar. Akidah yang dosa besar. Yang setengah ulama mengatakan tapi bukan setakat dosa besar. Dah dosa besar akidah nak banding dengan dosa besar tinggal puasa, tinggal semayang, tak boleh nak banding. Besar dosa besar akidah lagi. Akidah salah, akidah sesat. Orang berjudi, malaikat catat dosa besar masa dia berjudi. Orang minum arak, malaikat catat dosa besar ketika diminum arak. Orang berzina, malaikat catat dosa besar ketika dia berzina. Sebaliknya, orang yang berpegang akidah sesat ni 24 jam, malaikat akan catat dosa besar 24 jam. Walaupun dalam bulan Ramadan. Walaupun dalam sembahyang. Walaupun berada di tanah suci Mekah dan Madinah sekalipun, malaikat catat dosa besar. Walaupun puasa sembahyang haji kisah sebab tahu kafir, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab malaikat catat dosa besar akidah yang sesat, yang khilaf pada kafir. Ini ingat baik ni. Tak ada bahagian lah. Tak ada bahagian. Akidah sesat, tak ada bahagian. Kena ngaji molek bab akidah. Akidah Al-Quranul Karim. Akidah hadis Nabi SAW. Kalau berpegang akidah terpesong Al-Quranul Karim, malaikat akan catat sebesar-besar dosa setiap saat. Kalau baca Al-Quran pun bukan setakat malaikat kekal mencatat dosa besar. Al-Quran tu akan laknat balik orang yang rajin membaca Al-Quran tapi tak belajar pun akidah Al-Quran. Rajin baca Quran tapi tak belajar pun perintah-perintah fiqh dalam Al-Quran. Tak belajar pun perintah-perintah tasawuf dalam Al-Quran. Rajin mengaji Quran. Dalam Quran perintah fiqh banyak. Perintah tasawuf banyak dalam Al-Quran. Larangan fiqh dalam tasawuf banyak dalam Al-Quran. Belajar ke tak? Al-Quran akan laknat balik orang yang hanya rajin membaca, yang hukumnya sunat, selebih-lebih zikir, tapi ilmu fardu ain yang tercatat dalam Al-Quran tidak dipelajari. Itu adat, tradisi, itu budaya yang tidak berlandaskan pada ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Peseng gitu jelah. Boleh je lah. Boleh orang panggil rajin ngaji Quran, tapi akidah Quran macam mana? Fiqh tasawuf dan Quran macam mana? Itu hak wajib kepada kita belajar. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Hukumnya sunat. Kita baca Al-Quran pula beriktikaf, hukumnya sunat. Kita belajar sekarang ilmu tauhid, ilmu fardhu ain nombor 1. Ni tak cerita bab hukum, bab pahala lah ni. Ni hak nombor 1. Jadi kalau berpegang akidah yang dosa besar, tak ada lah walaupun sah puasa semayang sekalipun. Ada yang sesat dalam bab qada dan qadar ini. Tidak ada ulama menghukumkan kafir. Ulama menghukumkan dosa besar. Contoh Jabariyah. Jabariyah tak ada ulama kata kafir. Ulama letak dosa besar yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim.
Baca Fatihah comel dalam sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah ni kami yang sembah, akan dikau ya Allah ni kami yang minta pertolongan. Tiba-tiba Jabariyah berpegang kami tak ada pilihan, kami tak ada perbuatan, mu Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak letak di mana? Fatihah tu akan laknat balik orang yang membaca Fatihah dalam keadaan tidak berpegang dengan akidah suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca betul lah, tapi itu kalamullah. Kita baca bagian kita baca. Ini Fatihah tu kalamullah. Tiba-tiba kita tidak berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan. Itu Jabariyah. Fatihah akan laknat balik. Walaupun semayang pekoh dia sah lah, sebab Fatihah dia comel. Dari segi hukum pekoh sah semayang, tapi pahala tak ada. Sebab apa? Sebab tidak berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Oh, dalam wirid pula baca laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Balasan baik bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya, yang dibuatnya, dan balasan keburukan atas kejahatan yang diusahakannya, yang dibuat olehnya, oleh seseorang. Tu ayat Quran tu. Waktu baca wirid tu kan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu surah hujung surah Al-Baqarah. Dah, hujung surah Al-Baqarah lah. 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Amanar Rasul tu lah, dengan la yukallifullahu nafsan tu. Itu 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu ayat Al-Quran. Quran kata seseorang yang melakukan kebaikan, seseorang yang mengusahakan kejahatan. Tapi walaupun wajib berpegang, ada pilihan dan perbuatan, tetap balik kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Allah Rabb, Allah Tuhan. Yang berlaku termasuk pilihan dan perbuatan seseorang tetap datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau akidah suratul Fatihah. Tapi Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Tapi macam sebut tadilah, kita bicara kafir-kafir ni orang yang tidak sah iman. Dia orang Islam sebab dia warisi daripada ibu bapa keislaman dia. Kan Islam warisi kan. Kita panggil Islam yang diwarisi. Ataupun dia panggil apa? Islam baka. Ni Islam baka. Dia panggil Islam baka. Mana apa Islam baka? Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Iman tidak warisi. Ada orang pandai nasyid Raihan. Ada nasyid Raihan tu kan. Islam apa ni? Iman tidak dapat di tepian pantai ke apa? Raihan. Ni tanya Raihan ni. Bukan lagu pop, lagu rock ni. Nasyid Raihan ada disebut dalam tu bab Islam apa, iman tidak apa dah dalam nasyid tu. Islam kita warisi, iman tidak warisi. Maknanya kita bicara kafir, orang yang tidak sah iman, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun masih hidup dia orang Islam, berpuasa, bersembahyang sekalipun. Orang yang kafir ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di sisi zahirnya ia orang Islam, walaupun dia mati meninggalkan anak cucu yang soleh, solihah belaka, walaupun pada masa hidup dia infak buat sendiri-sendiri, beberapa buah masjid sekalipun, beberapa buah madrasah sekalipun, sedikit pun tidak akan dapat manfaat. Kekal neraka selama-lamanya, dan di barzakh kekal seksaan selama-lamanya. Dia tak sama dengan orang yang beriman. Keenam rukun imannya sah, tapi dosa banyak. Di alam barzakh diseksa kerana dosa dia banyak.
Tapi dosa dia tambah dah sebab dia mati dah. Anak cucu dia soleh, solihah, hantar pahala sentiasa. Sedekah jariah dia banyak, dapat pahala sentiasa. Maka seksaan barzah akan diringan, akhirnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia orang yang beriman. Tapi kena seksaan di awal barzah kerana dia banyak dosa. Pada ni. Tapi kalau dia akidah yang kafir, imannya tidak sah, dia mati dalam keadaan akidah kafir, seksaan barzah selama-lama, bangkit di mahsyar, seksaan mahsyar selama-lama, sampai di neraka kekal. Ini tak ada bahagian. Tidak ada yang boleh bagi syafaat. Nabi SAW sendiri pun tak dapat bagi syafaat kepada ummahnya yang kafir. Ada ni. Ni hak kafir ijma' ulama. Ni kena kemah molek lah. Kena kemah molek. Ngaji molek dalam bab akidah. Kita bicara dalam kitab-kitab akidah. Kita Al-Misbahul Munir ni tak panjang mana lah. Dia bicara bab tauhid. Sebab dia tauhid pekoh dalam kitab Al-Misbahul Munir ni. Dia kena baca kitab tauhid, memang tauhid khas. Dalam tu tauhid saja. Dia kena ngaji. Dalam tu adalah dia akan bicarakan siapa yang beriktikad begian, maka kafir ijma' ulama. Barang siapa iktikad begian, khilaf pada kafir. Barang siapa yang iktikad begian, akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Akidah yang dipegangi, yang tidak dipegangi oleh Nabi SAW dipanggil akidah yang bid'ah. Ini yang dibicara dalam kitab tauhid. Kalau kata kafir ijma' ulama, tidak sah iman zahirnya orang Islam. Tu kata kena tu molek lah. Sebab saya tekan bab qada dan qadar ini jumpa pelbagai. Ada yang memang pegangan sampai tahap kafir ijma' ulama. Orang baik sangat-sangat. Kewajipan zahir fiqh tidak pernah ditinggalkan. Bukan rajin melakukan amal-amal yang sunat, puasa sunat, rajin sembahyang sunat, rajin sedekah jariah, umrah, pada ni. Haji umrah hak sunat berulang kali dah. Tapi berpegang akidah yang kafir. Pada ni. Ini kena itulah dalam bab ilmu tauhid ni, ilmu pegangan. Ini terutama dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara hak bab qada selesai dah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah telah mengqadakan, telah menghendaki, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, sama ada perkara jahat, kufur dan maksiat, sama ada perkara yang berlaku di dunia, sama ada yang perkara yang berlaku di akhirat, kesemuanya telah diqadakkan pada azal. Kemudian qada tadi saya terjemuh dengan kehendak, menentu, menetap, memutuskan. Sebab apa? Ada golongan yang terpesong bicara sekarang. Qada Allah bukan mana Allah netu, Allah netap, Allah mutu. Allah Ta'ala tahu saja. Dia ke situ. Itu akidah yang khilaf pada kafir. Tapi golongan ni lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur, yang menafikan kehendak Allah, ketentuan Allah pada perkara jahat. Mu'tazilah yang masyhur, perkara baik Allah menghendaki, Allah menentu, Allah menetap, memutuskan pada azal, iman dan ta'ah. Perkara jahat Allah tidak tidak menghendaki, tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini hak Mu'tazilah yang masyhur. Hak saya sebut tadi ni, golongan terpesong timbul sekarang, perkara baik ke perkara jahat ke, Allah tidak menentu, tidak menetap, tidak memutuskan pada azal. Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ada ni.
Hak Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Perkara baik Allah mengqadakan. Hak timbul sekarang ni, tapi golongan ni dia tetap menggunakan nama qada. Allah mengqadakan sekian perkara. Tapi apa makna Allah mengqadakan? Allah makna Allah mengetahui. Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui di situ. Kita tak, kita qada iradah. Allah yang bersifat dengan iradah, menghendaki, menentu, menetap, memutuskan. Apa yang Allah kehendak, itulah Allah tahu. Pandai ni. Apa yang Allah nentu, itulah Allah Ta'ala tahu. Sebab Allah kehendak bila? Pada azali. Allah mengetahui ilmu bila? Pada azali. Ni seiring dua ni. Allah menghendaki pada azal. Allah mengetahui pada azal. Kita bicara qada, Allah menghendaki akan sekian perkara dan Allah mengetahui. Pergi pada mengetahui. Tapi kita bicara Allah menghendaki. Sebab kita bicara iradah. Iradah kan? Hak dalam ayat innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun tu pergi pada qadar, perbuatan Allah. Kun pergi pada qadar, perbuatan Allah yang menjadikan. Ada ni. Kun tu pergi pada qadar. Hak qadanya innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala apabila telah menghendaki oleh Allah. Arada tu iradah lah, bukan ilmu. Bila Allah telah menghendaki pada azal, arada tu dengan fi'il madhi, isyarat kepada takluk tanzil qadim bagi iradah. Allah telah menghendaki pada azal. Tapi perkara yang Allah kehendaki pada azal, Allah mengetahui pada azal. Kita berubah ke ilmu pula. Jadi iradah Allah, kehendak Allah, kita pergi letak di ilmu. Gitu. Faham tak ni? Golongan tidak. Dia menafikan iradah kehendak. Dia hanya berpegang Allah Ta'ala tahu. Kalau tahu pun dia nafikan, dia tolak. Hak saya sebut tadilah. Hak kafir ijma' ulama' tu. Tahu pun ditolak. Ini tak ni. Dia tak tolak tahu, dia tolak iradah. Fa'alul lima yurid kan? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan. Itu qadar. Kudrah. Ma yurid akan barang yang kehendak. Itu iradah. Bukan ilmu. Tapi apa yang Allah kehendak, Allah Ta'ala mengetahui. Dia kena gegus itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan kata. Dan sesungguhnya Tuhan engkau ya Muhammad melakukan ia atau qadar akan barang yang ia kehendak, yang Allah kehendak, dan barang yang ia pilih. Kehendak itulah iradah. Bukan barang yang Allah Ta'ala tahu, tetapi perkara yang Allah kehendak, Allah Ta'ala tahu, bagi pada tahu. Ini golongan terpesong ni, dia kata qada tapi dia tolak iradah, dia hanya ambil ilmu. Kita ahli sunnah, qada ni iradah muwafaqah dengan ilmu. Pada muwafaqah, muwafaqah ni apa? Selaras. Pada ni. Sebab iradah takhsis azali. Allah menentukan pada azal. Ilmu pada azal juga. Allah mengetahui pada azal. Jadi seiring antara dua ni. Tapi kita bicara qada, ada bicara iradah. Tapi seiring dengan ilmu. Akan duduk situ. Golongan yang terpesong ni, kata Allah, dia hanya ambil ilmu. Iradah ditolak. Allah tidak. Kadang-kadang dia susah juga. Sebab dia terjemuh juga dengan Allah. Allah menghendaki. Dia terjemuh juga Allah menentukan. Tapi menghendaki, menentu ni bukan mana Allah netap, Allah mutu. Allah Ta'ala tahu. Itu ni pula kita nak cerita. Kita ni dari segi bahasa kita lah, menentu dengan tahu ni sama ke? Menentu lain, tahu lain. Ada ni. Menentu mana apa? Netak mutu, panggil nentu. Cuma kita
antara menentu dengan tahu, kita kena tahu dulu. Kalau kita tak berapa tahu, tak berani nak netu, nak netak, nak mutu. Tapi netu ada makna netak mutu. Ke mana? Bukan netu makna netak. Kenetu makna tahu. Netu makna netak, netu makna mutu. Ada mana ni? Ada ketetapan tak lagi ni? Ada keputusan tak lagi ni? Oh, nanti dulu kita nak cari maklumat biar sahih dulu, biar tahu molek-molek baru kita berani nak netak, nak mutu. Perkara besar ni. Kita gitu. Kita antara tahu dengan netu, kita tahu dulu. Pada ni. Lepas netu baru kita buat. Tahu dulu. Adapun Allah Ta'ala tahu pada azal, netu pada azal. Ni seiring. Pada ni seiring. Allah Ta'ala tahu pada azal, Allah Ta'ala netu pada azal. Kita tahu dahulu, netu kemudian. Tapi apa makna netu? Netak mutu lah. Gitu. Tiba-tiba netu, bukan Allah netak mutu. Allah Ta'ala tahu je, dia kata. Kalau Allah netak mutu, berarti kita tak boleh nak pilih benda lain dah. Dia nak layak tu. Kalau Allah netak mutu perkara jahat, berlaku perkara jahat, kita kena hukum. Zalim Allah gitu. Nak lari daripada perkara jahat. Ini Mu'tazilah. Allah netu, Allah netak, Allah mutu. Tak boleh nak lari dah kitanya. Ini. Kemudian kita bicara rukun iman yang baik. Kita bicara ketentuan azali. Apa tajuk kita? Allah telah mengqadakkan sekalian perkara. Faham tak? Pada azal. Sekian perkara. Sekian perkara ni tak ada penghujung. Sebab yang akan berlaku di hari akhirah no, tak ada penghujung, Allah telah menentukan pada azal. Itu rukun yang keenam. Bila Allah telah menentukan segala-gala, ada tak hak mu'allak tergantung? Ada ke tak? Tak ada lah. Kalau kata ada mu'allak, bercanggahlah dengan Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Ke macam mana? Kita ambil molek ni, hak tajuk rukun yang keenam. Tajuk tu pandai sebut, tapi tak faham, akhirnya berpegang akidah yang sesat. Sekarang tajuk dia, Allah telah mengqadakkan, Allah Ta'ala telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala. Tiba-tiba ada hak mu'allak yang tergantung. Yang tergantung Allah belum lagi menentukan. Jadi sangat-sangat berlawang dengan hak rukun yang keenam ni. Pada ni. Kalaulah Allah telah mengqadakkan sekalian, tapi ketentuan Allah berubah akhirnya. Kalau ketentuan Allah berubah, di mana duduk ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sekali gitu, sekali gini, macam kita juga. Kita netu netak. Bukan netu netak seorang, mesyuarat laginya. Sebelah suara laginya. Tapi akhir terpaksa kena ubah. Sebab apa? Sebab kita jahil. Jadi, di mana letak ilmu Allah kalau berubah? Ni ambil tajuk rukun yang keenam dahulu. Hak mu'allak tu, hak tu luh mahfuz, hak tu bicara kemudian pula tu. Kita sekarang ni rukun yang keenam ni qada azali ke qada luh mahfuz? Qada azali. Luh mahfuz makhluk. Qalam yang mencatat makhluk. Suruh malaikah pun makhluk. Itu bukan azali. Yang kita bicara rukun iman yang keenam sekarang adalah qada azali. Ketentuan azali. Bukan bicara luh mahfuz. Bicara luh mahfuz kita kena bicara suku lah pula. Faham tak? Jadi kalaulah bicara rukun iman yang keenam, tiba-tiba dia campur dengan luh mahfuz, akhirnya hak rukun yang keenam pun ada mu'allak juga. Bercanggah sangat-sangat dengan tajuk rukun iman yang keenam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
telah mengqadakkan, telah menentukan segala-gala. Bila Allah telah mengqadak, menentu, menetap, memutuskan, mu'allaq nak duduk celah mana? Tergantung tu lah duduk celah mana. Mu'allaq mana tu? Loh, mampu kita akan bicara lain. Waktu kita bicara rukun makanan. Ada ni. Mustahil sama sekali berubah. Sebab apa? Di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi kita tak boleh nak ubah ketentuan. Kita nak ubah ketentuan macam mana? Yang berlaku di kita ni lah qada qada Allah. Bukan hak kita pun. Macam mana kita nak ubah? Adapun kita cakap asbab, kita cakap lah. Kita kena berubah. Kita kena ubah nasib diri. Kita kena ubah nasib keluarga. Ada ni? Kita kena meningkatkan. Ni kita ubah, kita meningkatkan. Kita kena berubah daripada kejahilan kepada ilmu. Kita kena berubah daripada kefasikan kepada ketaatan. Kita banyak kena berubah kan? Kita kena sentiasa meningkat. Tak ada ni? Kena ubah kedudukan kitanya. Itu hanya cerita zahir. Memanglah. Kita berubah kan? Dahulu kita tak belajar, sekarang kita belajar. Dahulu kita lalai, sekarang kita sudah jadi taat. Berubahlah tu. Kita yang merubahkan diri kita. Itu hanya pada zahir. Hak berlaku tu qada-qada. Hak azali ni memanglah tak boleh nak ubah. Tapi kita tak tahu hak azali. Kita berusaha untuk berubah nasib kita sekarang. Itu syariat zahir. Hak kita berpegang, hak azali, Allah telah mengqadakkan, itu ghaib. Kita tak tahu hak mana hak kita. Jadi hak zahir, hak syariatnya, kita pun berusaha untuk merubah diri kita. Dalam bab agama ke, dalam bab dunia ke, kita usaha untuk berubah. Dan dalam bab dunia, berubahlah nasib diri, berubahlah nasib keluarga, kerana pekerjaan dia berjaya. Mari daripada perubahan sikap. Tak ada masalah cerita seumpama tu. Tapi apa yang berlaku berubah daripada dahulu lah, dalam keadaan kekurangan sekarang dalam keadaan kesenangan. Contoh kalau bab dunia, pada zahir berubah lah. Kita yang ubah. Itulah qada-qada. Mudah je. Jangan pula kita cakap, oh kalau qada-qada tak berubah, dah tu kita nak buat apa? Nak buat apa? Buat apa macam sekarang lah. Itulah qada-qada. Buat apa sekarang? Itu syariat. Dia salah faham pula. Bila qada tak berubah dah. Lepas tu kita, sekarang ni qada tak berubah. Qada azali kita tahu ke? Kita tahu? Kita tak tahu. Lepas tu, kita usaha untuk berubah. Maka berubahlah nasib kita. Kita yang usahakan perubahan. Tapi yang kita berubah tu, itulah qada. Itu sahaja. Hak azali, hak kita tak tahu, tak gaib tu, memanglah siapa kita yang boleh merubah qada Allah Ta'ala. Tapi yang kita duk kerja siang malam berusaha untuk merubah nasib, itu syariat dia panggil. Maka berlakulah perubahan. Itulah qada. Ada ni. Contohlah, rezeki hanya secupuk. Kita berusahalah ubah nasib secupuk jadi segantan. Kita bekerja sungguh-sungguh. Berusaha untuk merubah nasib daripada secupuk kepada segantan. Daripada secupuk kepada segantan. Nak ubah nasib. Maka berubahlah nasib kita. Bolehlah segantan. Itulah qada. Kalau kita tahu dah. Kita bangun pagi. Rezeki kita secupuk. Tahu dah. Kita pun sambung tidur. Dah secupuk je. Kita tak tahu kan. Kita usahalah sungguh-sungguh biar boleh segantan. Kita usaha sungguh kekal cupuk juga. Itu qada. Kita redaklah, kita sabarlah. Kita usaha sungguh-sungguh boleh segantan. Itu qada. Kita kena syukurlah dengan segantan tu. Sebab itu qada. Ada ni. Jadi berubahlah rezeki kita daripada cupuk pada segantan. Itu pada zahir. Hak itulah qada. Tak timbullah persoalan kalau dah qada Allah tak boleh ubah. Hak tu macam mana saya jadi dia pening tak? Hak tu pegangan. Qada ghaib mana kita tahu.
Kita berusahalah sungguh-sungguh. Berubah dalam bab agama, berubah dalam kehidupan dunia. Perubahan yang berlaku, kita yang berusaha. Tapi apa yang berlaku? Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bab qada qadar ni kita faham, kita pegang. Hak bab kita usaha tu bab syariat zahir pula. Kita ada pegangan, kita ada syariat zahir, kita ada syariat batin. Tu kena ngaji tauhid, fiqh, tasawuf tu nak menjadi orang beragama. Jadi orang beragama kena ngaji mulai tauhid, fiqh, tasawuf. Saya ada terbaca komen hak kemarin. Jadi dia ajak adik-beradik belajar lah. Adik-beradik kata dia sesat. Dah so belajar tauhid apa semua. Cukup dah kita semayang, kita baca Quran, kita bersedekah. Tak payah belajar apa-apa dah. Agama Allah mudah. Adik-beradik dia kata. Yang dia duk sungguh ni tauhid apa semua dia katakan dia pula sesat pula dah dia. Adik-beradik kata dia sesat. Cukup dah kita semayang, dah tinggal baca Quran, bersedekah. Cukup dah. Tak payah belajar apa-apa. Allah Maha mengetahui. Agama mudah. Senang dia. Agama mudah lah. Tak usah puasa tak apa. Nak kira mudah lah. Tak usah semayang tak apa. Nak kira mudah. Kerana duduk atas rumah ke, turun tanah ke, pakai pakaian sama sudah lah. Mudah ni nak cari pakaian lain lah, nak tutup aurah lah. Payah jadi dah. Tak payah. Dah rumah pakai macam mana? Adalah ni orang jual ikan. Keluar gitu sudah lah. Kemang gantung lah. Agama mudah. Dah. Nak pergi pakai tutup aurah ni. Lari dah. Orang jual ikan. Dah menyusahkan diri. Pergi pakai tutup aurah. Agama mudah. Faham gitu ke? Tak payah belajar. Agama ni mudah. Ni bukan dia bermudah-mudah dengan agama. Dia faham semayang cukup dah, baca Quran cukup dah, sekolah jariah pun biasa cukup dah. Tak payah belajar apa-apa. Jadi dia ajak belajar ni, adik-beradik kata dia sesat pula dah. Itulah bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Tuhan kendak kebaikan seseorang. Tuhan kendak kejahatanlah seseorang. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadra dayiqan haraja. Surah Al-An'am ayat 125. Sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa membidayah oleh Allah akan siapa Allah akan buka hati dada dia pada agama. Sebaliknya Tuhan kata sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa Allah kendak dia sesat. Nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan dada dia sempit, tertutup, tidak terbuka. Sebab ilmu dia tak nampak. Belajar fadha'in tauhid dia tak nampak. Belajar fadha'in fiqh dia tak nampak. Belajar fadha'in tasawuf dia tak nampak. Akhir timbul agama mudah, tak belajar apa-apa. Cukup semayang, cukup baca Quran. Ilmu agama tak payah belajar apa-apa. Ilmu dunia belajar belah-belah tahun. Daripada umur 5 tahun, 6 tahun tu belajar dunia. Sampai umur 20-an pun belajar lagi ilmu dunia. Agama tak payah belajar apa-apa. Agama mudah. Dia kata. Dia mempermudahkan agama. Tapi bahagian masing-masing. Tuhan kendak kebaikan. Tuhan kendak kejahatan. Jadi kita minggu ni tak masuk lagi lah kepada pegangan kedua hak berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam. Kemudian hak minggu lepas itulah hak tanya bab buku tu tak ada maklumat apa-apa. Tak ada. Minggu lepas tanya bab nilah bab buku solat pesakit ni. Tak ada. Tak kenal orang. Hak dak kenal orang tu, hak dak berapa nak comel dah tu, dak kenal orang dah dia ni. Orang mari pun sungguh tak kenal orang. Oh ya sungguhlah dak kenal orang dah. Anak cucu dak kenal dah. Sungguh dak kenal orang. Dak kenal orang jabat agama. Ya dak kenal orang pun. Ya dak kenal orang jabat agama. Ya dak kenal orang lah yang mari
Tak kenal orang tu dah lama ni ni hak buku hak tu. Dia ada ni sama je. Ni warna lain-lain. Yang ni sama je. Ni hak lebih terdahulu. Ni hak lagi terdahulu. Dia ada beberapa beberapa edisi tau. Ni hak lama. Hak ni hak terkemudian satu, terkemudian sedikit. Dia warna lain tapi sama je. Ni dua ni sama je. Sama je dua ni. Hak ni hak terkemudian. Tapi ada lagi dikatakan lebih terkemudian lagi. Ada lagi hak lebih terkemudian lagi daripada ni. Mana kita? Sebab kita bicara sekarang berkaitan dengan rukun qiyam. Pergi kepada orang yang uzur, tidak kuasa berdiri sembahyang duduk, tidak kuasa duduk sembahyang mengiring, tidak kuasa mengiring sembahyang melentang. Kita bicara sekarang. Jadi sebelum kita nak masuk tajuk Fatihah pula, sebab kita ni rukun sembahyang ni kena belajar syarat dia. Pada ni dahulu kita belajar rukun niat, syarat niat, qasad, ta'aruf, ta'ayyun. Ni belajar niat. Niat ialah niat. Dalam niat tu hak mana hak wajib. Sebab kita sembahyang fardu zuhur, kita sembahyang sunat qabliyah zuhur, kita sembahyang sunat duha, kita sembahyang sunat tarawih, kita sembahyang sunat witir. Hak wajib dan niat sembahyang fardu berapa? Hak wajib niat dan sembahyang sunat berapa? Tak sama. Kita bicara dahulu. Di niat ada 4 martabat dahulu kan? 4 martabat dahulu. Ada qasad saja, ada qasad dan ta'yin, ada qasad ta'aruf ta'yin, ada qasad ta'aruf ta'yin nafsah. Niat imam, niat makmum, contoh sembahyang Jumaat. Kita bicara bab niat. Itu belajar fardhu sembahyang. Ada orang tua dah, dia kata dia belajar niat saja. Itu tajuk dia niat. Niat ni hak mana nak kena niat? Qasad ta'aruf ta'yin, tak kenal pun qasad ta'aruf ta'yin. Tak kenal. Bukan kata orang yang belajar agama lah. Ustaz jugalah. Ustaz juga. Dia qasad saja aku sembahyang. Ta'aruf zuhur, ta'ayyun 4 rakaat. Allah kata kau mana pula menggi. Sekarang qasad saja aku sembahyang. Ta'aruf niat zuhur, ta'ayyun bilangan rakaat. Jadi hak wajibnya saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Siaplah niat gitu. Ta'aruf niat fardu, ta'ayyun niat zuhur. Niat bilangan rakaat hukumnya sunat. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Atau niat yang sepenuhnya. Ada ni. Tapi niat panjang tu wajibnya qasad, ta'aruf, ta'ayyun. Samalah macam kita niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Panjang tu. Hak wajib niatnya qasad dan ta'yin. Nawaitu sauma Ramadan, saja aku puasa Ramadan. Niat fardu sunat juga. Kita sembahyang fardu qasad, ta'aruf, ta'ayyun. Puasa fardu qasad dan ta'ayyun juga. Qasad saja aku puasa, ta'ayyun letak nama Ramadan, letak nama nazar, letak nama kafarah. Tu ta'ayyun. Fardu Ramadan, niat fardu sunat, ta'arufnya sunat. Ni belajar fardhu IPK. Ni belajar bilang rukun 13. Semayang ni tiang agama. Kalau semayang tuan tak terima, puasa, zakat, haji tuan tak terima walaupun sah sekalipun. Sebab semayang ni tiang. Ada ni. Lepas tu kalau semayang tuan tak terima, puasa, zakat, haji tak terima, hak lain-lain tu sudah tanya sunat-sunat lain tu lagilah tak nak terima. Sebenarnya tiang agama kena ngaji molek tiang ni.
Kemudian hak bicara bab iman, bicara bab akidah, itu usuluddin, itu tapak. Tiang ada macam mana pun nak letak di tapak mana. Beli tiang selori. Lepas tu tapak mana? Tapak tak ada lagi. Tiang nak buat tahu udara. Tiang-tiang lah, tapak dahulu. Ni kita duk ngaji bab akidah, bab semayang, bab akidah, bab semayang daripada muda pak tua. Sebab apa? Bab akidah ni usuluddin, tapak agama. Semayang ni imaduddin, tiang agama. Bukan tak pandai-pandai. Pandai sangat dah. Tapi dia ulang sifat 20. Ulang belajar bab semayang. Macam tak reti-reti. Tak reti apa dah belajar dia muda lagi. Tapi kenapa sentiasa belajar? Penting. Sebab apa? Tapak dengan tiang. Barulah pergi pada cabang-cabang agama. Ni tiang agama. Niat kena niat berapa dah niat? Tak tahu. Ni berat belaka lah ni. Ada ni. Ni kita bicara bab berdiri. Nanti bicara, terdahulu bicara bab takbiratul ihram. Dia ada 21 syarat takbiratul ihram. Nanti di bawah tu Fatihah. Fatihah ada 10 syarat. Membaca Fatihah ada 10 syarat untuk sah membaca Fatihah. Jadi kita kena belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini cerita nak semayang lah ni. Kita nak berjemaah pula, belajar syarat berjemaah pula. Bila kita nak solat berjemaah, kita kena belajar pula syarat berjemaah. Kita kena belajar syarat berjemaah pula. Kena belajar syarat berjemaah. Dan kitab kita ni ada bicara bab syarat berjemaah. Ada dalam kitab kita ni. Bab syarat berjemaah. Kat mana dah kitab kita ni? Kitab kita ni Hidayatus Sibyan ni. Pertunjuk bagi kanak-kanak. Pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Pertunjuk bagi kanak-kanak, mana pertunjuk bagi orang belajar. Ini bukan kitab tinggi ni. Kitab permulaan. Kita dan hak syarat berjemaahnya di muka surat 23 itu berjemaah. Syarat berjemaah 13 syarat. Muka surat 34. 3 dengan 2 nampak sama nombor. 24 bukan 3. Bukan di nombor tak jelas. Muka surat 24 baris yang kelima daripada atas. Baris kelima daripada atas. Dan bagi sah berjemaah, erti sah berjemaah ni mengikut makmum akan imam. Untuk sah berjemaah 13 syarat. Ni untuk sah berjemaah 13 syarat. Bila sah baru cerita fadilat 27. Fadilat 27. Dah syarat sah berjemaah 13 tu belajar ke tak? Tak sah pun dapat fadilat juga. Boleh upah kalau buat tak sah. Kemudian syarat berjemaah ni kalau kita tidak tunaikan, bukan hanya batal berjemaah, batal sembahyang. Ni orang tak suka belajar. Hak tadi main duk kapi. Patut ni pula batal. Lepas tu suara pula masa kapi tu keras sikit suara. Lepas tu masa batal pula kuat, keras pula suara. Dia kena sebut kapi ni dengan suara yang lembut je. Batal ni kena sebut slow-slow je. Batal. Gitu. Sikit batal tu kok kuat. Takut dia kata orang nak semayang. Kenapa nak takut? Belajar molek. Tak takut. Dia sungguh. Betul. Takut orang ustaz. Takut apa? Dah ada kapi. Tak takut dah lah kita sebab tahu dah itu akidah kapi. Kita takkan berpegang akidah kapi. Sekarang ni dah kita tahu dah perbuatan kapi. Tahulah semua berhala. Kita takkan buat sebab itu perbuatan kapi. Kita tahu kan? Semua berhala kapi, sembah pokok contohnya lah kapi. Perbuatan tu perbuatan kapi tu. Ambil Al-Quran, dia hina, dia pijak. Perbuatan tu kapi tu. Kita tahu dah.
Ambil Quran pergi pijak, kapir perbuatan tu. Kita buat ke tak? Tak lah. Sama juga dengan etikot yang kapir. Bila kita tahu, kita nak berpegang etikot yang kapir. Nak takut apanya. Sama juga nak batal-batal ni. Bila kita belajar bab perkara membatalkan puasa, takut nak puasa. Apa nak takutnya? Sebab kita tak akan buat perkara membatalkan puasa. Yang kita takut ni kita tak tahu. Batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Tu orang takut. Kan kena batalkan saja. Tu orang takut. Bila kita pasti dah, ni perkara ni membatalkan puasa. Perkara ni tidak membatalkan puasa. Tak takut dah kitanya. Ni. Kira sebut kata batal wudu. Takut orang nak ambil semayang. Sebab apa? Dah batal wudu. Kenapa pula takut nak ambil semayang? Ke orang ni? Ke mengaji bab perkara yang membatalkan wudu menyebabkan takut nak berwudu gitu. Ada orang kata gitu. Tak sebut batal-batal, sebut fadilat je dia kata. Baru orang sungguh sikit dia kata. Hak batal lah, kena sebut nak berjaga supaya tak melakukan perkara membatalkan. Perkara membatalkan semayang, perkara membatalkan Jumaat. Jumaat ada 13 syarat. Ini sampai peringkat semayang Jumaat. Muafiq masbuk tak pernah belajar. Pada ni. Saya muafiq masbuk sekarang lah. Hari Selasa dengan hari Khamis. Di Masjid Ladang Zuhur. Masjid Ladang Zuhur. Selasa sekali, hari Khamis sekali. Bicara bab muafiq masbuk. Tu ada dalam live pun ada. Live FB ada. Buka Masjid Ladang. Mudah je. Buka Masjid Ladang. Ni. Tapi ialah baca kitab tu mungkin tak habis lah. Sebab ada seminggu lebih lagi dah. Nak raya dah kita ni. Kita malam ni dah malam 20 kan? Malam ni dah malam 20. Malam ni malam 20. Mana kita ada tinggal seminggu lebih je lagi. Jadi di Masjid Ladang tu memang tak sempat habis lah. Tapi waktu boleh sambung balik insyaAllah. Akan datang ke macam mana. Begitulah. InsyaAllah boleh sambung balik. Tapi kalau tak boleh ikut Masjid Ladang, boleh ikut live FB. Live FB tu. Ataupun minggu depan. Minggu depan tak ada kelas dah. Lepas tu lepas daripada raya tu tak ada kelas pula sekali lagi. 2 kali Khamis mana? Kuatnya raya. Nak qada hak tahun lepas ke? Nak qada hak tahun lepas. Tahun lepas PKP. Kita raya hari Selasa. Khamis minggu depan. Nak pasang lasik dah ke? Tak lagi batu. Jauh lagi hari Selasa. Khamis minggu depan. Raya hari Selasa tu. Takkan kami tu nak cuti dah. Allah sungguhnya raya. Mana insyaAllah kita cuti Khamis lepas Selasa tu. Selasa raya, hari Khamis tu lah kita cuti. Cuti sekali je. Allah, raya Selasa, hari Khamis sebelum tu. Allah. Siapa 2 kali Khamis? Kuat tu kata nak qada tu. Qada tu lepas. Qada lepas. Cuti sekali je. Jadi kelas saya ni kemungkinan yang terakhirnya di Masjid Bukit Payung hari Sabtu tu. Hari Sabtu je ke Payung, Ahad, Isnin, Selasa raya. Hari Sabtu tu ada lagi lah di Bukit Payung. Bukit Payung tu cuti hari Sabtu lepas raya. Lepas tu lepas Selasa raya, hari Senin insya-Allah di Masjid Udian Burung tu start lalu dah. Sebab hari Senin sebelum raya cuti, hari Senin lepas raya start lah. Sebab biasanya saya hanya cuti sekali sahaja. Duha sekali sahaja. Macam sini pun sekali jugalah. Cuti hari Khamis, hari raya ketiga. Bukan hari Khamis sebelum raya. Boleh tengok minggu depan ada ke tak. Tengok minggu depan ada ke tak. Kalau minggu depan tak ada, tu pasal lasik tu. Cepatnya. Jadi bab muafiq masbuk ni kena belajar molek. Kena belajar molek bab muafiq masbuk ni. Sebab saya pernah buat program masbuk tu 2 jam, 3 jam ada. Tu boleh tengok dalam FB lah.
Hak terakhir baru ni di Masjid Shah Alam baru ni. Hak terakhir tu bicara bab masbuk. Pukul 8 sampai ke 11.45. Jadi dalam 8, 9, 10, 11 3 jam setengah lebih lah, 3 jam 40 minit di Masjid Shah Alam saya pergi baru ni. Start pukul 8 sampai ke 11.45. Maknanya boleh tengok lah. Dalam tu ada lah cerita bab muafiq masbuk. Kalau Majlis Ladang ni 40 minit je, 40 minit gitu je. Orang tu pun orang tak ramai sebab mula-mula tu ramai orang kerja. Tinggal orang tak kerja je lah, gitu je lah. Orang kerja kan tengah hari tu. Orang kerja. Mana kalau kita tak boleh nak belajar secara pergi ke masjid, kena tengok rakaman-rakaman lah. Lepas tu kena pasti molek ni bab masbuk ni. Sebab apa? Allah jumpa ramai sangat lah hak jahil sangat. Tapi dia kata setahu saya. Kalau sebut tahu benda betul. Kalau tak betul tak panggil setahu saya. Kena kata sejahil saya. Tapi dia kata setahu saya dah betul ayat. Setahu saya masbuk kat pertama saja. Itu bukan setahu, itu sejahil murakkab saya. Jahil murakkab bukan jahil saja tu, jahil murakkab. Tapi dia kata setahu saya muafiq masbuk rakaat pertama saja. Tahu ni benda betul, apa panggil tahu? Benda salah panggil jahil. Tapi dia tak sedar dia jahil. Dua kali jahil. Dua kali jahil. Dia panggil jahil murakkab. Ramai orang kita faham gitu. Muafiq masbuk rakaat pertama saja. Oh, salah sangat-sangat. Salah sangat-sangat. Ni saya sentiasa peringat tu. Kadang-kadang orang tua-tua ni, orang tua-tua dia ada keuzuran. Dan nanti orang tua lah. Biasa contohnya orang gemuk. Dia lepas tasyahud awal, kita bicara lain sikit ni. Lepas tasyahud awal, dia nak bangun tu lambat. Dia jadi terkia-kia. Mana? Terkia-kia. Tu imam dengan makmum segar lain, tegak orang 3 lama dah. 2-3 ayat Fatihah dah baca. Dia masih lagi terkia-kia. Sama ada dia sakit lutut ke, sakit pinggang ke, sakit belakang ke, ataupun dia gemuk. Ada orang gemuk. Orang gemuk dia taklah dia sakit, tapi nak bangun tu lambat. Dia bangun tegak tu, imam 2-3 ayat dah Fatihahnya. Jadi dia pun baca Fatihah, sekejap imam rakaat. Dia tak dapat masa satu Fatihah sebab dia tegaknya lambat. Maka masbuklah dianya. Wajib rakaat segera. Tiba-tiba dia masbuk, dia tak tahu dia masbuk, dia ingat dia muafiq, dia menyudahkan Fatihah juga, imam iktidal, dia rakaat seorang dia, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab dia masbuk, dia buat macam muafiq. Muafiq tak boleh rakaat lagi tidak menyudahkan Fatihah. Masbuk, imam rakaat, wajib rakaat segera, bagi Fatihah tu imam tanggung. Hukum sangat jauh berbeza. Kalau kita masbuk buat hukum muafiq, kita muafiq buat hukum masbuk, batal sembahyang. Apa ada ni? Atau saya peringat sebab memang terpandang orang-orang yang ternampak dia punya keuzuran. Dia punya keuzuran. Maknanya dia boleh bangun. Hak tak boleh bangun sampai duduk tu clear lah tunya. Hak ni hak boleh bangun. Tapi walaupun dia boleh bangun, dia tak boleh bangun cepat-cepat. Jadi maknanya kita ni hak tu imam dengan hak ramai-ramai makmum ni, baca iyyaka na'budu dah, dia baru boleh betul, baru boleh tegak. Maka daripada tegak dia tu sampai imam rakaat, dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat sebab dia tegak lambat. Masbuklah dianya. Tapi dah jahil tak ni? Dia kata masbuk kat pertama saja. Ada ke masbuk kat kita keempat? Masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Apa ada ni? Sehingga kan sembahyang jenazah pun ada masbuk. Sembahyang jenazah kan lepas takbir yang pertama tu kan baca Fatihah kan. Lepas takbir yang kedua baca selawat. Lepas takbir ketiga baca doa. Kan gitu? Lepas takbir yang pertama kita baca Fatihah. Terkadang tu imam takbir dah, kita baru duduk nak masuk sah ni, kita duduk, kita lambat ni. Jadi tu imam dia takbir dah yang pertama, kita barulah nak masuk belah mana ni,
Nak masuk saf kan. Jadi masa takbir tu imam baca patah separuh dah. Baru kita pun Allahu Akbar. Sekejap imam takbir yang kedua untuk membaca selawat. Maka kita lepas ada takbir tadi sampai imam takbir kedua, kita tak dapat masa ke Fatihah. Masbuklah kitanya. Takbir yang kedua segera pakai ditanggung oleh imam. Ada ni. Dia muafiq masbuk ni berkait dengan Fatihah. Bila Fatihah tu ada ke-4 rakaat, adalah muafiq masbuk ke-4 rakaat. Bila sebab jenazah ni ada bacaan Fatihah, adalah muafiq masbuk dia sebab dia berkait dengan Fatihah. Memang jahil sangatlah kalau ni beranggapan bahawa muafiq masbuk hanya kap pertama saja. Atau kata kena belajar. Ni syarat berjemaah dalam kitab kita ni. 13. Bicara muafiq masbuk ni hanya 1 daripada 13 syarat. 1 daripada 13 syarat ni. Bukan muafiq masbuk sahaja syarat berjemaah, bukan. Itu hanya 1 daripada 13 syarat. Sebab itulah fadilahnya 27. Jauhnya berbeza. Bukan kata berjemaah boleh pahala 2 kali ganda. Berjemaah pahala boleh 3 kali ganda. Dah. Berjemaah boleh pahala 27 kali ganda. Ilmu kena banyak lah. Ada ni. Ilmu kena banyak. Apa-apa amalan yang kita nak pahala ilmu lah. Contoh kita nak baca Quran, kita kena belajar Quran. Apa belajar Quran? Nak pergi baca betul. Sebab apa? Baca betul baru boleh pahala. Ke macam mana? Ke baca Quran salah boleh pahala juga? Kenapa kita belajar Quran? Sebab kita nak baca Quran dengan betul. Boleh betul barulah berpahala. Berpahala ni gantung pada niat hati lah pulaknya. Tapi nak berpahala baca Quran, baca kena betul, kena belajar bacaan Quran. Berjemaah, nak berpahala, kena belajar berjemaah tu kan. Sama lah. Kita baca Quran, belajar sebab nak baca betul untuk dapat pahala. Kita berjemaah, nak dapat fadilat 27, kena belajar lah syarat berjemaah, supaya berjemaah kita betul. Barulah boleh pahala fadilat 27. Pada ni. Jangan buat-buat pandai-pandai gitu, jangan. Ni agama Allah Subhanahu wa taala ni. Agama Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ni macam kita belajar bab ni rukun berdiri. Belajar bab kalau lemah. Ni kadang-kadang kita lemah, sakit apa semua, kita pun tak tahu nak buat macam mana, tak tahu. Kitab mana-mana pun dia akan bicara bab sembahyang orang uzur di tajuk berdiri. Dia sebab bicara bab orang uzur ni bicara di berdiri lah, daripada berdiri, duduk, mengiring, melentang. Ada ni. Cuma dalam buku kita ni dia ada gambar sembahyang duduk atas kursi, sembahyang duduk atas latar. Lepas tu nak sembahyang duduk atas kursi kena belajar pula. Kalau tidak sah mengikut pandangan mazhab Syafi'i kita. Ada ni. Dia ada hak boleh sembahyang atas kursi, ada hak tak boleh. Lepas tu mana boleh tak boleh? Belajar. Belajar molek. Mana hak boleh sah, mana tak boleh. Sembahyang atas kursi tidak sah. Kena belajar pula. Ini kalau fiqh mazhab Syafi'i. Kalau fiqh mazhab ni dia mudah sedikit lah. Maknanya orang sembahyang kursi ni kita tak menekan mana lah. Janji dia semayang. Jangan sakit amat semayang sudah lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i ni dia ada tertib turning dia pula. Ada yang mana dibenarkan solat atas kursi, ada yang di mana tidak dibenarkan solat atas kursi. Kita nak semayang atas kursi, kita kena belajar hak mana hak boleh. Hak sunnah Nabi SAW, Nabi uzur, Nabi semai duduk atas latar. Itu hak sunnah Nabi. Nabi akhir sebelum Nabi wafat, Nabi semayang duduk. Duduk di mana? Nabi duduk atas latar. Itu hak sunnah Nabi SAW. Lepas tu kita main atas kursi ni macam mana? Kena belajar lah pula. Kalau kita nak ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab pandangan dalam mazhab Syafi'i kita ada hak boleh main kursi ni sah, ada yang tak boleh dengan bahawa tidak sah semayang.
Jadi kita jangan turut orang. Pada ni. Jangan turut orang pula. Tapi kalau mazhab lain dia agak lebih ringan lah. Hak berkaitan dengan semata khusi ni. Ini kalau cerita mazhab Syafi'i kita. Jadi kita kena belajar molek. Sebab dalam buku ni dia ditunjuklah semata khusi, semata latar. Cuma dia tak cerita panjang lah. Hak semata khusi ni. Hak mana hak boleh, hak mana tak boleh. Mana ni. Sebab kita tak boleh nak menetapkan orang. Sebab orang ni sakit keuzuran yang berbeza-beza. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini, tak sama. Jadi maknanya kena pastikanlah keuzuran kita tu macam mana. Keuzuran tu macam mana. Tak sama. Memang dia tak boleh turun ke latar. Ataupun kalau dia semata latar pun tak boleh nak sujud. Sebab dia kalau sujud pakai gelosor je. Pada ni. Dia memang semayang duduk. Dia memang semayang duduk. Dia sudah tidak kuasa berdiri. Hidup atas latar. Dia nak sujud tak boleh. Sebab apa? Kalau dia sujud pakai apa? Pakai apa tu? Pakai jatuh lah. Ataupun pakai apa? Terbalik tau. Ni dia uzur, dia main duduk, dia kalau nak sujud, dia akan jadi pakai jadi. Ataupun kalau dia sujud kau pakai apa? Terbalik. Maknanya dia main latar ni masa sujud dia tunduk ke depan sikit-sikit je. Maknanya tak kena bumi juga tujuh anggota. Ni boleh dah main kursi. Sebab main kursi pun sujud cara sama. Semain latar sujud cara sama. Tapi kalau semain latar boleh sujud kena bumi tujuh anggota, tak boleh semain kursi. Ada ni. Ini cerita mazhab Syafi'i lah. Satu kata kita nak buat apa-apa belajar molek. Mana kalau kita tu ada masalah yang tak sama dengan orang, kita boleh tanyalah. Tanya orang mengajar, saya begini. Mana detailkan masalah kita. Apa masalah kita? Masalah lutut ke, masalah tulang belakang ke, macam-macam lah. Masalah pinggang ke. Dia macam-macam. Orang accident, kadang-kadang kaki di lutut dia tak boleh nak gitu dah. Dia mana kaki dia tu. Jadi kaki dia sterik jadinya. Dia turun ke latar tu kita nak, memang dia kena ambil kawasan lah, kena ambil ruang, kena duduk tepi-tepi. Sebab apa? Sebab dia tak turun macam orang lain, sebab kaki dia sterik. Mana kaki dia tu, lutut dia tu accident, dia tak sama. Jadi bila keuzon tak sama ni, macam mana cara nak semayang? Tu kena belajar betul benar. Kena belajar betul benar. Mana kalau masalah kita tu lain daripada orang lain, waktu tu kena tanya suku lah. Ditanya orang ngajar, tanya suku-suku. Saya ni gini keadaan saya. Macam mana cara saya nak buat? Gitu je lah. Ada ni. Jadi kalau kita tak ada buku ni tak apalah, kita pindah kepada bicara bab Fatihah tau. InsyaAllah kita pindah kepada syarat bagi rukun Fatihah. Sebelum bermula membaca Fatihah iaitu 10 syarat. Untuk sah membaca Fatihah ada 10 syarat. Wallahu a'lam. Kenapa? Ke wallahu a'lam apa ni? Wallahu a'lam kitab ni lah. Selagi kita ada. Dah kena wallahu a'lam kitab. Cepat nak balik. Wallahu a'lam hak kitab. Hak yang kedua. Ni masuk kitab yang ketiga. Ingat nak balik dah. Bukan ingat nak balik dah. Katakan hak dengar tu ingat nak balik. Orang ngajar tak ingat lagi nak balik. Orang ngajar tak ingat lagi nak balik. Orang dengar tu ingat nak balik. Lah. Lambat lagi nak siap buka. Ke siap buka sebelum Zuhur? Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 34. Muka surat 34. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kita berhenti tu tengah tu. Apakah makanan jasmani dan apa pula makanan ruhani? Siapakah musuh hidupnya yang sebenar dan bagaimana jalan selamat? Apakah makanan jasmani dan apa pula makanan rohani? Makanan jasmani hok makan masa buka puasa tu lah. Itu makanan jasmani. Hok makanan rohani kau tak atal lah makanan rohani. Jadi bicara bab zuhud ni nak berpaling daripada hak dunia ni lah, hak jasmani. Kita nak pergi kepada hak rohani. Kalau kita makan makanan jasmani pun dengan kosa untuk buat bekalan rohani. Kita makan jasmani, makan nasi, itu makanan jasmani. Orang kata makan nasi jadi tahid saja gitu ya. Tak saja. Kita makan nasi, makanan jasmani adalah untuk menyempurnakan ibadah. Itu makanan rohani. Jadi kalau kita makan jasmani untuk buat amalan bekalan rohani, makan jasmani itu makan rohani dah lah. Pada ni kita makan tu jasmani lah, makan nasi ni. Hok kata jadi tahid itulah. Dah bukan jadi tahid saja. Kita makan untuk adalah bekal akhirah kita. Jadi rohani juga. Hok mana makanan jasmani? Makan semakan-makan. Ibadatnya dah. Itu adalah makanan jasmani sungguh. Adapun kalau makan makanan jasmani untuk sehat badan, untuk beribadah, itu bekal, itu pahala. Bila sebut kata pahala, makanan rohani lah, hak roh kita. Ada ni. Siapakah musuh hidupnya sebenar dan makanan jalan selamat? Musuh kehidupan kita ni sama ada daripada dunia. Dunia mana yang menjadi musuh kita yang sebenar? Macam mana kau kita nak selamat di dunia hak menjadi musuh yang merosakkan akhirat agama kita dan merosakkan akhirat, menjauhkan kita dari akhirat? Itu semua balik kepada pembicaraan ilmu tasawuf. Pada ni. Sebab agama tidak menolak dunia. Agama langsung tidak menolak harta. Bahkan sahabat-sahabat termuka-muka kaya raya. Yang kita tahu kaya raya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu tak ceritalah. Abdul Rahman bin Auf ni hak kita masyhurnya kaya di antara Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jangan lupa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kaya belaka. Ada ni. Hak kurang hartanya ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada. Nabi walaupun tak ada harta, siapa pendamping Nabi? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Khadijah? Orang miskin. Pada ni. Agama bukan anti pada dunia. Agama bukan anti ataupun tolak harta, bukan. Tapi macam mana nak menggunakan harta sebagai jalan untuk selamat kita dunia dan akhirat. Sebab Tuhan jadikan kita atas dunia. Kita mesti menjalani kehidupan atas dunia. Tuhan jadikan kita atas dunia, Tuhan jadikan kita manusia. Kalau Tuhan jadikan kita malaikat, cerita lain dah jadinya. Tuhan jadikan kita atas dunia satu. Tuhan jadikan kita ni daripada manusia. Maknanya kehidupan kita tak lari daripada dunia dan harta benda. Tapi macam mana dunia harta benda hak jadi bekal akhirah kita, selamat kita daripada binasa dunia, binasa akhirat. Dunia ataupun harta mana yang jadi musuh kepada kita? Itu balik pada pembicaraan ilmu tasawuf. Ada ni. Tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah. Ini orang yang zahid, orang yang hati berpaling daripada harta. Kasih cinta hanya kepada Allah. Keredaan Allah menjadi kejarangnya. Menjadi kejarangnya. Maknanya tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah.
hanya kepada Allah ni orang yang zuhud tahap para sahabat lah. Zuhud tahap para awliya. Maka tumpuan kasih sayang dan cinta mereka hanya kepada Allah. Adapun zuhud peringkat awam ni, kasih cinta masih lagi kepada harta. Tetapi walaupun kita kasih cinta kepada harta, kita tidak akan membelakangkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kasih cinta pada harta, zakat tidak pernah kita cuai. Nafkah wajib tak pernah kita cuai. Bukan kasih cinta pada harta, tak sayang pun kita daripada infak. Ada ni. Tapi kasih sayang pada harta, cinta, ini peringkat kita tak ada salah pun. Sayang kepada harta benda tak ada salah. Ada ni. Yang salahnya sayang sampai ke zakat pun tak bayar. Sayang sampai ke ni kafarah puasa pun sayang nak beli beras contohnya. Itu barulah kasih cinta akan dunia yang tercela. Dak. Kasih cinta sekalipun tak pernah kita cuai daripada menunaikan kewajipan daripada harta kita sendiri. Tadilah, bahkan kita mudah-mudah infak pada jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita infak, kita bukan tak sayang, tapi untuk bekal akhirat. Kalau hanya kasih cinta kepada Allah, tu hak tahap maqam sahabat, maqam awliya. Sebab itulah saya nak bakar mudah-mudah infak sekalian. Saya nak umur sebahagian. Faham tak tu? Faham tak? Tapi saya nak bakar radhiyallahu anhu infak sekalian, bukan hidup ngatik masjid. Dia cari pula. Faham tak ni? Oh, saya nak bakar infak sekalian yang ditinggal pada keluarga Allah dan Rasul. Lepas tu saya nak bakar duduk ibadat gitu. Tak. Cari pula. Saya nak bakar ni bekerja untuk cari nafkah. Selepas dilantik dia khalifah pun bawa barang lagi nak pergi berniaga. Nabi SAW wafat. Saya nak bakar nanti dia khalifah. Esok pagi dia bawa barang dia nak pergi berniaga. Sebab apa? Sebab dia ada nafkah keluarga. Tu saya nak umur. Maknanya suruh balik ambil daripada Baitul Mal untuk tanggung keluarga saya nak bakar radhiyallahu anhu. Jadi khalifah nak kerja lagi, dah nafkah keluarga. Ni ada orang yang salah guna nama Syekh Abu Bakar radhiyallahu anhu ni. Dia tinggal keluarga, bekalan tak ada. Orang tanya dia, kamu rumah tinggal bekalan apa? Tinggal Allah dan Rasul, dia kata. Tinggal Allah dan Rasul. Dia nak pergi ke mana-mana ni, duit bekal penuh Tidak ada ajak dia kalau duit tak ada. Hak di rumah tu Allah dan Rasul. Balik-balik tak ada seorang dah. Mak ayah dia mari ambil dah lah. Mak ayah mari ambil dah lah. Dah. Bini tak ada makanan, anak tak ada makanan. Jadi tu nenek tengok anak pun tak ada makanan, cucu tak ada makanan, dia ambil balik rumah dia lah. Lepas tu hak suami ke mana? Nak buat kerja agama. Lepas tu bekalan untuk keluarga Allah dan Rasul. Tapi dah market dia cukup untuk belanja dia. Ini bukan mereka ni. Saya nak umur sebahagian. Saya nak bakar infak sekalian. Sebab apa mudah-mudah? Sebab tidak ada di hati mereka melainkan hanya kasih dan cinta akan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Walaupun di tangan mereka banyak harta, tapi di hati tidak ada. Adapun kita tak lari. Bila banyak di tangan, dia akan masuk ke hati. Lepas tu kita nak buang di tangan, tak boleh buang. Kenapa nak buang hak di tangan? Dah sebab hak di tangan tu masuk ke hati, tak menjadi kesalahan pun di situ. Nak mengurangkan cinta kepada harta. Kita banyak buat ibadah, umur kita meningkat, kecintaan kita pada harta akan jadi berkurangan. Ada ni. Bukan suruh buang harta di tangan, bukan.
Tak kena gitu. Keluar masjid, jumpa mana-mana kad ATM, masuk kad ATM, wak keluar semua ada dalam kad ATM, derma pada orang, barulah hilang dunia di hati. Bukan gitu ajaran dia. Infak habis ke orang kau, lepas tu menangislah pulaknya, nak makan apa lah pulaknya. Ada orang ajar gitu. Dah. Kita perbanyak amal ibadah, dia akan ada peningkatan. Dahulu-dahulu kita nak infak seumpama tu rasanya macam payah. Tapi kemudian dia jadi mudah je. Mana ada perubahan. Ada peningkatan, kekuatan dalaman. Itu je lah. Sebab kekuatan dalaman ni untuk kita kuat pada amal sunat. Hak tadi, hak kewajipan zakat, itu tetap dah. Tak ada orang sampai ke kasih cinta pada harta sampai zakat tak payah. Tapi oleh kerana hati masih kasih cinta pada harta, menyebabkan kurang kita kepada perkara sunat. Kurang kita pada infak sekejap kurang. Sebab apa? Sebab hati kita kuat kasih dan cinta. Dah berdosa ke gitu? Dah. Tapi dah dikurang infak, bukan tidak infak, rugilah. Tapi berdosa ke tak? Dia langsung tidak infak. Infak sunat. Tinggal sunat tidak berdosa, tapi rugi akhirah. Siapa jadi dia sayang daripada sunat? Sebab dalaman. Jadi kena kuat amal ibadah, berdoa kepada Allah. Tambahan pula umur meningkat, kecintaan kepada harta benda tu akan jadi berkurangan. Yelah dia tengok orang, dia pun maklum mati. Alah. Harta, anak-anak, cucu semuanya sudah berkemampuan. Mereka sudah ada kehidupan sendiri. Mereka lah pulaknya yang beri pulak. Beri tiap-tiap bulan pulak ke mak ayah dia nya. Walau mak ayah tu ada dah pendapatan sendiri, pecing apa ada dah. Tapi anak tetap beri. Anak mana berpendapatan, dia tak tinggal. Pandai ni. Dulu masa saya duduk Pondok Pesantren Setumbuh, ialah dia orang yang ada pecing lah. Lepas tu anak beri tiap-tiap bulan, dia ada pecing dah. Dia hanya ambil untuk pakai dia je. Hak baki tu dia infak. Sebab apa? Sebab ke pecing ni ada expire. Tak ada dah. Tak ada lah, selama-lama lah kajak bagi pencing. Maknanya dia ambil untuk guna dia, hak baki dia infak. Anak dia pula tahu dah ayah dia infak, anak dia lagi banyak beri. Anak beri ke ayah dia. Dia tahu ayah dia ni infak. Jadi anak dia pun pakai beri ayah dia lah lebih sikit. Sebab apa? Sebab ayah dia bukan pakai ke dia pun. Tapi kalau beri-beri, orang tua tu sipang, anak pun lama-lama beri juga. Apa? Sipang. Lepas sipang tu, jadi kedekut pula. Kita tak tengok buku. Buku tak ada dah ni tau. Buku dah beri dah. Dah beri dah buku dah. Tapi saya pergi di bank, dia beri lagi buku. Dia tengok orang tua berapa kali, dia beri buku. Sebab saya buat buku lagi sekarang ni pun. Disuruh tengok dalam internet kan. Itu buku semacam. Jadi sayang. Sebab apa? Masa dulu anak tengah belajar tak boleh pegang duit. Sekarang boleh pegang duit. Sayang pula. Sebab apa? Sebab baru boleh pegang duit. Dahulu tak boleh pegang duit kan, anak tengah belajar kan mana boleh pegang duit. Sekarang ni bila boleh pegang duit, dia jadi pelik pula dah. Jadi kelekut pula. Kalau anak susah balik tu, susah hati dah dia. Anak susah sikit tu lah balik, susah hati. Balik lagi nak pergi ke tempat kerja dia ni, minta duit aku pula. Beri je lah. Masalahnya. jadi pelik. Makna dulu dah kedeku, tapi kemudian jadi kedeku. Sebab apa? Sebab dia tak pernah pegang duit. Jadi gitu. Jadi ada orang ni dia infak. Sebab apa? Sebab anak-anak dia apa mana? Mana lepas belaka dah lah. Lepas belaka dah anak-anaknya. Dia banyak infak. Mana tiap-tiap bulan dia ada bagi pada hak pelajar-pelajar, dibagi hak mana-mana hak pelajar hak tidak berkemampuan. Dia ambil untuk dia. 200-300 sebulan ke untuk belanja dia. Hak baki dia infak. Sebab apa? Sebab pencing berjalan. Anak pula beri duit.
Bukan oleh kerana dia infak. Jadi anak pula jadi beri lebih banyak daripada biasa. Jadi bila jadi pemurah gitu, bertambah murah rezeki. Tapi kalau jadi sayang ke deku, payah pula jadi rezekinya. Cuma duk sipang duk tengok buku lah, duk bilang. Jadi hati tu pula nak ke mana? Tak ada ke mana dah kitanya. Sampai masa mati, yang akan menemani kita hanyalah amal ibadah kita. Tapi harta benda yang kita tinggalkan, rumah ke tanah air ditinggalkan, tidak sia-sia. Anak cucu kita akan ambil manfaat, kita tetap dapat pahala. Anak cucu kita bukan hanya ambil manfaat, bahkan anak cucu kita beribadah atas rumah yang kita tinggalkan, yang anak kita pusakai, kita tetap boleh pahala. Tak ada sia-sia harta yang ditinggalkan, yang dipusakai oleh anak-anak. Yang kita beranggapan harta yang kita tinggalkan dipusakai oleh anak-anak saja kita, tidak, tetap pahala kebajikan kepada kita. Keradaan Allah menjadi kejarannya, kerana itu kecintaan kepada perkara tidak mendapat tempat di hatinya. Ini orang yang zuhud, hak peringkat yang tinggi. Tidak ada langsung di dunia hati, yang hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.